Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan akan menerangkan tentang rasionalisme. Rasionalisme adalah suatu kaedah penyelidikan dan uji kaji yang menyatakan bahawa akal adalah sumber utama pengetahuan. Bertentangan dengan empirisisme, secara teorinya ia menafikan pengalaman panca indera sebagai sumber pengetahuan. Konsep utama yang menjadi pegangan ini ialah kepercayaan terhadap kemampuan dan autoriti akal fikiran untuk menyingkap ilmu dan kebenaran. Rasionalisme mengukur bahawa daya intelek yang wujud secara semula jadi dalam diri manusia mampu mencari dan menanggapi kebenaran. Ia menganggap akal sebagai sumber tertinggi untuk mendapat kebenaran dan mencapai segala ilmu pengetahuan. Rasionalisme yang berasaskan nilai-nilai saintifik menolak adanya wahyu dan mukjizat atas tanggapan bahawa kedua-dua ini benda dilihat tidak logik. Ukuran sama ada sesuatu itu saintifik ataupun tidak juga terletak pada sama ada ia logik ataupun tidak. Saya akan membicarakan tentang sejarah rasionalisme. Rasionalisme telah bermula pada zaman Yunani. Menurut Ahmad Sunawari pada 2006, Rene Descartes yang digelar sebagai bapa falsafah moden merupakan tokoh utama yang menggerakkan aliran rasionalisme. Aliran rasionalisme ini terbahagi kepada dua bidang, iaitu bidang agama dan bidang falsafah. Bidang agama menurut Descartes, semua ilmu adalah pengetahuan yang pasti dan jelas. Visi dan falsafah Descartes banyak dipengaruhi oleh ilmu alam dan matematik yang berasaskan kepastian dan kejelasan, iaitu perbezaan antara yang benar dan salah. Rasionalisme adalah lawan kepada autoriti. Bidang falsafah pula, rasionalisme lawan kepada empirisme. Fungsi rasionalisme dalam pembelajaran atas talian. Ideologi rasionalisme dapat diterapkan dalam sistem pembelajaran dalam talian dengan membantu memahami, mempraktikkan pemahamannya rumit dan kompleks. Rasionalisme adalah suatu bentuk aliran yang menganggap akal sebagai sumber tertinggi untuk mendapat kebenaran dan mencapai segala ilmu pengetahuan. Secara praktikal, pembelajaran atas talian ini sebenarnya mampu menghasilkan seseorang yang mempunyai kemahiran pembelajaran sepanjang hayat lifelong learning. Kemahiran pembelajaran sepanjang hayat ini adalah salah satu kemahiran utama yang perlu dikuasai oleh setiap individu untuk berjaya dalam abad ke-21 ini. Pembelajaran dalam talian ini mampu menentukan apa yang perlu dipelajari, mencari maklumat atau bahan untuk dipelajari, mempunyai kemahiran pembelajaran kendiri dan berdikari, bermotivasi serta boleh membuat refleksi terhadap cara pembelajarannya dengan melakukan pentaksiran kendiri. Dalam konteks pendidikan, teori pembelajaran konstruktivisme adalah sangat bertepatan dengan pembelajaran dalam talian ini. Menurut teori, ilmu adalah dibina oleh pelajar di atas ilmu sedia adanya dengan melalui pengalaman pembelajaran tertentu. Maka dengan kehadiran pandemik COVID-19 sewaktu PKP, pembelajaran secara atas talian merupakan alat yang utama kepada pelajar untuk memperluaskan ilmu mereka serta tidak ketinggalan dalam pendidikan masing-masing. Antara platform utama yang digunakan untuk melaksanakan pembelajaran atas talian adalah Google Classroom, Cisco Webex, Zoom serta pembelajaran universiti. Oleh disebabkan COVID-19 dan PKP yang telah dilaksanakan oleh kerajaan, kita diberi peluang untuk mengasah kemahiran yang perlu diterapkan dalam diri setiap individu generasi kini untuk mencari penyelesaian masalah dan mengambil keputusan pengurusan masa. Kemahiran ICT serta usaha untuk belajar perlu dilaburkan. Kepentingan rasional dalam pembelajaran online. Secara rasional dalam era digital revolusi terkini, bidang pendidikan tidak ketinggalan dalam mengalami transformasi teknologi secara maya. Pelaksanaan pembelajaran atas talian merupakan suatu keperluan pada masa kini. Bagi memastikan kaedah pembelajaran atas talian yang efektif dari segi pelajar, beberapa faktor perlu diambil perhatian seperti kemahiran komunikasi dan interaksi secara integratif, latihan sendiri yang berkesan untuk memperkukuhkan sesuatu ilmu. Selain itu, kemudahan untuk akses kepada bahan-bahan bacaan dan rujukan dalam talian juga dapat diakses dalam sekejap mata. Hal ini juga dapat menjimatkan masa pelajar serta dapat belajar di mana sahaja yang mereka mahukan. Justru itu, belajar secara atas talian menjimatkan kos dari segi kos pengangkutan, perjalanan, tempat tinggal dan kos-kos yang lain. Selain itu juga, secara praktikal, gaya pembelajaran setiap individu berbeza seperti kategori audio dan visual. Oleh itu, kaedah pembelajaran secara atas talian sangat meluas dengan akses kepada pelbagai jenis media seperti infografik, audio, video dan secara teori. Dengan adanya kaedah ini, setiap pelajar dapat menyesuaikan diri dengan lebih mudah untuk pembelajaran mengikut sesuai
Hai semua, jadi pada hari ini saya akan membincangkan mengenai kelebihan yang akan diperoleh kesan daripada pembelajaran secara talian. Terdapat beberapa kelebihan yang akan kita peroleh dari pembelajaran antara talian ini. Antaranya, pelajar yang mengikuti kelas dalam talian ini, mereka dapat merancang masa belajar mengikut jadual mereka sendiri. Pelajar juga tidak perlu bekerja ke kampus, jadi mereka dapat menjimatkan masa dan dapat belajar di mana sahaja yang mereka mahukan. Mereka juga tidak perlu pergi ke perpustakaan kerana bahan khusus dan segala maklumat yang diperlukan dapat diakses di hujung jari sahaja. Pelajar juga dapat belajar mengikut kadar mereka sendiri dan dapat belajar mengikut keselesaan mereka. Mereka juga dapat menyeimbangkan masa antara kelas atas talian dan juga masa bersama keluarga mereka masing-masing. Atas faktor-faktor yang sangat dekat inilah jadi saya merasakan bahawa pendidikan atas talian ini adalah satu pilihan yang sangat tepat untuk pelajar pada masa kini. Selain itu, terdapat juga pelbagai pilihan khusus dan juga program yang ditawarkan oleh pihak polis secara atas talian pada masa kini. Memandangkan pembelajaran dalam talian ini terus berkembang, jadi terdapat banyak lebih kolej yang menawarkan pelajar pilihan untuk mendapatkan darjah dalam talian. Jadi itu sahaja yang akan saya sampaikan pada hari ini. Antara keburukan pembelajaran secara online ialah pelajar sukar untuk berinteraksi dengan pensyarah secara bersuka termasuklah perbincangan berkumpulan. Kadang-kala, perbincangan berkumpulan di medium digital menyebabkan berlakunya perselisihan faham antara satu sama lain. Pelajar yang mempunyai kelas praktikal tidak dapat menjalankan amali dengan cara yang berkesan. Kekurangan alat bantu mengajar menyukarkan lagi proses pembelajaran secara dalam talian. Hal ini menyebabkan murid-murid tidak dapat memahami pelajaran secara optimal. Seterusnya, pembelajaran secara talian baru sahaja dipergunakan di Malaysia pada musim COVID-19. Hal ini telah menyukarkan pelajar untuk menyesuaikan diri dengan kaedah tersebut. Seterusnya boleh menyebabkan pelajar tidak dapat mengikuti pembelajaran dengan lancar. Hai semua, jadi hari ini saya akan membincangkan tentang kesan rasionalisme dalam pembelajaran atas talian. Kesan rasionalisme dari aspek pelajar dapat memberi sifat rasional kepada pelajar untuk berfikir secara ilmiah. Pengertian rasional itu sendiri membawa maksud di mana seseorang itu berfikir dan bertindak sesuai dengan logik. Contoh-contoh sifat adalah penglibatan pelajar secara aktif dalam kelas. Pelajar perlu memberi sumbangan dengan menyertai perbincangan topik dalam aktiviti perkumpulan dan menghasilkan tugasan yang produktif. Pelajar juga perlu mengambil inisiatif untuk memahiri berbagai alat digital untuk menghasilkan tugasan yang menarik dan informatif untuk memperoleh grade yang baik serta dapat mengasah kemahiran ICT. Seterusnya, pelajar juga perlu menghormati masa pensyarah atau guru dengan memberi maklum balas segera kepada pesanan mereka supaya kita sentiasa memberi perhatian terhadap kelas yang dijalankan. Selain itu, pelajar perlu sentiasa mengimbang rekod dan kemaskini dengan tarikh-tarikh yang penting seperti menghantar tugasan yang diberikan oleh pensyarah pada masa yang ditetapkan. Ini membantu pelajar untuk mempelajar penggunaan masa secara bijak terhadap sesuatu tugasan. Pelajar boleh mendapatkan motivasi diri untuk mengambil harapan untuk berjaya menghadapi cabaran atas talian ini dan mempunyai keupayaan untuk terima realiti bahawa pembelajaran atas talian akan memanfaatkan dalam kehidupan mereka. Maka pandemik COVID-19 ini telah membawa pengubahan yang terletak dalam rutin pembelajaran. Tetapi kita perlu memahami bahawa pembelajaran dalam talian ini telah banyak membantu pelajar untuk memperluaskan pengetahuan mereka dengan mengamalkan norma baru ini. Itu sahaja yang akan saya sampaikan pada hari ini. Cara kesimpulannya berdasarkan penerangan di atas yang menjelaskan bagaimana rasionalisme terhadap pembelajaran atas talian. Rasionalisme juga mengurangkan akal sebagai sumber yang terbaik untuk mencapai sesuatu ilmu pengetahuan serta seseorang individu berupaya untuk berfikir secara kritis, membantu mempelajari keterampilan atau kemahiran yang baru serta mampu mendapatkan penyelesaian terbaik pada setiap situasi dan mudah beradaptasi terhadap sesuatu suasana baru. Justru itu, pelajar-pelajar pada zaman 20-an ini telah mengharungi cabaran yang dilanda disebabkan pandemik COVID-19 dengan berfikiran secara rasional dan menunaikan amanah mereka dengan menyesuaikan diri dengan pembelajaran atas talian. Malahan, pensyarah dan guru juga telah menyumbangkan dedikasi yang tidak terhad terhadap pelajar supaya mereka dapat memperolehi ilmu yang berkat dan bermanfaat dalam kehidupan mereka. Walaupun pembelajaran online ini memberikan impak positif dan negatifnya.